Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin diminta bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, diikuti lagu Negeri Kedah dan lagu sekolah. Kerjasama anda amatlah dihargai. Di bumi nan bertuah, SNSJP nama sanjunga. Segera berpadu menggapai impian, bersama menuju wawasan. Kami pewaris Nusa terpilah, satu bangsa satu budaya. Pantang berundur, bimbing dan juang, sumpah keramat jadi pegangan. Kami generasi kekasih berani, kami generasi masa ICT. Konsep kreatif produktif, slogan lestari, visi sekolah kami sanjungi. Sekolah menengah sains kubang pasu, bencana akademik terbilang. Akhlak luhur dirangku bersama, martabat bangsa pasti tertular. Akhlak luhur dirangku bersama, martabat bangsa pasti tertular. Martabat bangsa pasti tertular. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi, Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, kerana dengan taufik dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi meraihkan majlis penutupan Karnival Core Curriculum Maya bagi tahun 2022 anjuran Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang karnival ini berlangsung, terdapat pelbagai aktiviti pertandingan yang telah pun dijalankan, iaitu pertandingan poster digital, kawat kaki statik dan juga dinamik, serta kup sisran. Karnival ini mendapat sambutan yang sangat baik dari segi penyertaan terhadap pertandingan yang dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very pleasant day to our respected principal, Mr. Nazri bin Muhammad Muhsin,
our guest of honor, Madam Balkis binti Bahadun, the President of Parent Teachers Association, Kubang Pasu Science School. Senior Assistant of Administration, Mr. Hishamuddin bin Khamis. Senior Assistant of Student Affairs, Mr. Azami bin Man. Senior Assistant of Co-Curricular, Madam Siti Aisyah binti Ahmad. The committees of Parent Teachers Association, heads of department, teachers and students of Kubang Pasu Science School. First and foremost, I would like to thank everyone in this hall for allocating time to attend this ceremony. Hadirin yang dimuliakan, bagi mulakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan, memunajat, memohon untuk diberkati keberkatan. Untuk itu dijemput Ustaz Luqmanul Hakim bin Muhammad Nazri untuk membacakan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Luqmanul Hakim bin Muhammad Nazri atas bacaan doa sebentar tadi. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now inviting Madam Balkis binti Bahadun, the President Parent Teachers Association of Kubang Pasu Science School, to address her speech and launch today's ceremony. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Yang berusaha Encik Hishamuddin bin Khamis, Penolong Kanan Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Yang berusaha Encik Azami bin Man, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Yang berusaha Wan Siti Aisyah binti Ahmad, Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Syukur Alhamdulillah kerana pada hari ini terlaksana juga hasrat untuk merealisasikan majlis penutupan Karnival Co-Curriculum Maya peringkat kebangsaan. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pentadbiran Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, khususnya unit Co-Curriculum kerana berjaya menganjurkan program peringkat kebangsaan ini. 3 pertandingan dipertandingkan secara maya iaitu Virtual Postis Run, Poster Digital dan Kawat Kaki Statik. Sambutan yang diterima amat menggalakkan sekali daripada pelajar seluruh Malaysia. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Co-Curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu, pelaksanaan Co-Curriculum adalah wajib dijalankan di sekolah. Tujuan aktiviti Co-Curriculum diadakan adalah untuk mengimbangkan antara perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi murid-murid. Aktiviti Co-Curriculum juga dapat mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid-murid di sekolah dan antara sekolah. Di samping itu juga, ia dapat meningkatkan disiplin murid serta mengukuhkan integriti nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pelajaran telah mengiktiraf murid-murid sekolah menengah yang cemerlang dalam aktiviti Co-Curriculum. Sebanyak 10% markah keseluruhan kemasukan ke IPTA adalah diambil dari kegiatan Co-Curriculum. Jadi,
Program yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu ini sedikit sebanyak membantu pelajar seluruh Malaysia untuk mengumpul merit dan sijil dalam PAJSK mereka. Oleh hal yang demikian, murid-murid yang aktif dalam kegiatan co-curriculum serta memperoleh pencapaian yang baik dalam bidang akademik mempunyai peluang yang cerah untuk memasuki IPTA. Bertepatan dengan hasrat inilah, KUPSIS Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu mengorak langkah buat julung kalinya mengadakan pertandingan karnival co-curriculum secara maya bagi membuka ruang dan peluang kepada semua pelajar untuk lebih aktif melibatkan diri mereka hingga ke peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, co-curriculum merupakan suatu aktiviti yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Walaupun banyak perubahan sudah berlaku akibat pandemik, namun usaha harus diteruskan secara lebih kreatif agar aktiviti co-curriculum dapat menyediakan peluang kepada murid untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada jawatan kuasa pengelola, hakim-hakim jemputan dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Ucapan tahniah juga diberikan kepada murid-murid yang telah menyahut cabaran untuk menyertainya. Syabas dan tahniah. Sekian, terima kasih. Thank you, Madam, for officially officiating the closing ceremony of Online Carnival Co-Curriculum for the year 2022 organized by Kubang Pasu Science School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada barisan ataupun sekretariat pihak penganjur pertandingan kawat kaki statik dinamik Badan Beruniform KRS peringkat kebangsaan, terutamanya Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu dan juga jawatan kuasa penganjur. Tahniah diucapkan kepada semua sekolah yang telah pun menyertai kawat kaki statik dan dinamik Badan Beruniform KRS peringkat kebangsaan yang telah pun diadakan secara maya. Saya yakin dan percaya bahawa semua peserta yang telah pun berlatih secara bersungguh-sungguh bagi mewakili sekolah dan membawa cabaran sekolah untuk menyertai pertandingan ini. Sebanyak 52 video telah pun dinilai bagi pertandingan kali ini, iaitu 23 penyertaan bagi kategori lelaki, manakala 29 bagi kategori perempuan. Di sini saya selaku Ketua Hakim ingin memberikan ulasan secara keseluruhan bagi kawat kaki yang telah pun diadakan. Boleh dikatakan banyak sekolah yang telah menghantar penyertaan tidak mengikut syarat yang telah pun ditetapkan di dalam kertas konsep. Yang pertamanya dari segi masa, banyak penyertaan sekolah yang hantar melebihi masa yang ditetapkan, iaitu selama 3 minit. Yang kedua, ketika masuk ke litar, di dalam kata konsep ditetapkan dalam satu barisan, tetapi hampir separuh daripada penyertaan berjalan masuk dalam kedudukan 3 barisan. Cara yang ketiga ialah melakukan perbuatan kawat yang tidak ada dalam kertas konsep. Sebagai contoh, pergerakan tukar langkah. Perbuatan ini tidak ada ditetapkan ataupun disebutkan di dalam kertas konsep, tetapi terdapat beberapa sekolah yang
menambah aktiviti atau perbuatan ini di dalam kawat tersebut. Perkara yang keempat, sepanjang penilaian kami pihak hakim, ketika mana kawat statik, ada juga sekolah yang tidak mengikut urutan kawat yang telah ditetapkan. Maksudnya ada sekolah yang dia buat terbalik daripada arahan yang ditetapkan. Sebagai contoh, arahan pertama, pergerakan menyuruh untuk bergerak ke kiri, tetapi ada sekolah yang melakukan gerakan bermula dengan bergerak ke kanan pusing. Benda tersebut memang sah, telah pun melanggar syarat ditetapkan. Perkara yang kelima, melakukan perbuatan kawat yang bukan kawat KRS. Contohnya, perbuatan atau hukuman ke kanan lurus. Perbuatan ke kanan lurus, dia melakumi 4 langkah. Tetapi banyak sekolah yang melakukan hanya 3 langkah. 4 langkah yang dimasukkan adalah, langkah pertama, apabila dapat hukuman ke kanan lurus, ulurkan kaki kanan ke hadapan. Kemudian langkah yang kedua, hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Langkah yang ketiga, pandang ke kanan beserta angkat tangan kanan. Dan langkah yang keempat, cincang, istilah untuk mudah faham. Ada 4 gerakan, tetapi banyak sekolah yang melakukan hanya 3 pergerakan. Gerakan pertama, langkah kaki kanan. Gerakan yang kedua, hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Dan langkah yang ketiga, pandang kanan, seterusnya cincang sekaligus. Itu yang banyak dilakukan. Perkara yang keenam yang ingin disebutkan di sini, masih ramai terdapat ketua pelatun yang salah ketika memberi hukuman. Maksudnya, contohnya, ketika hukuman hormat ke kanan hormat, banyak yang menambah arahan atau hukuman hormat ke kanan hormat. Maksudnya ada 2 perkataan hormat. Itu sebenarnya salah. Yang sebenarnya adalah hormat ke kanan hormat. Itu yang betul. Dan juga contohnya lain, baris sedia, sedangkan hukuman yang betul adalah squat sedia, ataupun baris henti. Itu hukuman yang salah. Yang betulnya squat henti ketika pasukan berjalan laju. Okey. Perkara yang ketujuh yang nampak ketara sekali adalah ketika mana berjalan laju, majoriti pasukan tidak pacak tumit. Maksudnya berjalan dengan tapak kasut, bukan dengan tumit. Dan juga lenggang tangan yang tidak paras. Maksudnya lenggang sambil lewa, bukan luruskan siku. Itu maksudnya. Perkara yang ke-8 yang dapat dinilai ataupun ada kesalahan dilakukan dalam kawat ni, ada pasukan yang memakai aksesori yang tidak tepat. Maaf ya, aksesori yang tidak tepat. Contohnya, pasukan kadet perempuan memakai muffler. Muffler sebenarnya lebih sesuai dipakai untuk pasukan lelaki. Ya, walaupun markah diberikan dalam kata konsep, tetapi ia hanya untuk pasukan lelaki. Tapi ada juga yang pasukan yang memakai muffler ketika membuat rakaman kawat. Perkara yang ke-9, banyak juga peserta pasukan kawat yang apabila berjalan dia tahan langkah. Okay, tahan langkah maksudnya dia langkah tidak cukup dia punya jarak. Sedangkan jarak untuk ketika jalan adalah 30
inci, tetapi banyak sekolah yang apabila dalam langkah tidak sampai 30 inci. Maksudnya langkah dia pendek-pendek. Okey. Perkara yang saya sebutkan tadi adalah di antara kesalahan-kesalahan yang dapat kami para hakim keluarkan sepanjang penjurian terhadap video yang telah pun diberi. Antara saranan saya bagi menambah baik persembahan kawat adalah dengan saya mengharapkan kepada para jurulatih dan juga guru pembimbing untuk merujuk buku panduan pengurusan KRS yang terkini cetakan 2022 yang dikeluarkan oleh Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Di dalam buku tersebut ada disebut ataupun ditunjukkan panduan kawat yang boleh dijadikan rujukan bersama. Saya rasa setakat itu sahaja ulasan daripada saya, Ketua Hakim. Mudah-mudahan segala kekurangan dapat diperbaiki lagi di masa yang akan datang. Sama-sama kita biasakan yang betul dan kita betulkan yang biasa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Ruslan, guru pendidikan seni visual daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tangga, diundang oleh Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu untuk menghadiri pertandingan poster digital peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Dalam menghadiri pertandingan ini, saya juga turut dibantu oleh seorang lagi hakim yang dijemput oleh Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, iaitu Encik Muhammad Hakim bin Muhammad Yusof daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas Al-Ustaz Kedah. Ucapan ribuan terima kasih juga kepada Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, iaitu Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, penolong kanan co-curriculum Puan Siti Aisyah binti Ahmad, dan setiausaha pertandingan poster digital peringkat
kebangsaan bagi tahun ini iaitu Puan Azila binti Ishak. Tahniah diucapkan kepada barisan kepimpinan dan guru-guru yang telah berjaya menganjurkan pertandingan poster digital peringkat kebangsaan pada tahun ini. Pertandingan poster digital peringkat kebangsaan tahun 2022 bertemakan Keluarga Malaysia. Dalam menghadiri pertandingan poster digital peringkat kebangsaan tahun ini, hakim membahagikan pembahagian markah mengikut aspek penilaian berikut. Yang pertama ialah tema. Markah yang diperuntukkan 15 markah. Yang kedua, ilustrasi. Markah yang diperuntukkan adalah 25 markah. Yang ketiga, ubahan, komposisi dan olahan. Markah yang diperuntukkan adalah 30 markah. Yang keempat, warna. Markah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Dan yang kelima, kemasan. Markah yang diperuntukkan adalah 10 markah. Menjadikan jumlah keseluruhan poster yang dilukis berjumlah 100 markah. Peserta yang menyertai pertandingan poster digital tahun ini berjumlah 1,276 peserta yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah seluruh Malaysia. Dua kategori dipertandingkan, iaitu kategori menengah rendah dan kategori menengah atas. Dan 5 pemenang dipilih bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Rumusan daripada penilaian hakim dalam aspek tema mendapati caption yang bersesuaian dengan kehendak tema, berkonteks jelas dan mudah dibaca. Namun, masih terdapat hampir 30% penyertaan tidak menepati tema yang ditetapkan, iaitu Keluarga Malaysia. Aspek ilustrasi pula bertepatan dan bersesuaian dengan kehendak tema turut dinilai. Namun, masih terdapat penyertaan yang menggunakan ilustrasi yang sama dalam karya digital yang dihasilkan dan tidak bersesuaian dengan tema. Konsep ubahan, komposisi dan olahan mestilah mempunyai keseimbangan, kadar banding yang sesuai dan penggunaan ruang perspektif yang menarik, penyusunan muka taib dan ilustrasi yang teratur dan kemas akan membangkitkan nilai estetika dalam karya digital ini. Bagi kriteria ini, 60% penyertaan menepati konsep yang dinilai oleh para hakim. Seterusnya, pemilihan warna sangat penting dalam penghasilan poster. Ini kerana pemilihan warna yang menarik dan kontra dapat menyampaikan mesej karya ini dengan lebih jelas, difahami dan memberi impak kepada audien. 80% penyertaan menggunakan warna yang bersesuaian. Bagi aspek penilaian kemasan pula, mestilah kemas, bersih dan halus. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, ketelitian, teknik dan gabung jalin ilustrasi amatlah penting. 80% penyertaan menggunakan teknik yang betul. Di sini menunjukkan kemasan pelajar terhadap media digital pada hari ini sangat bagus. Secara keseluruhannya, hasil karya poster digital pada tahun ini berada pada tahap baik dan perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya pada kemahiran dan pemahaman berkaitan prinsip rekaan seni untuk menghasilkan karya poster digital yang menarik untuk dipamerkan kepada masyarakat.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada barisan pentadbir dan jawatan kuasa Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Jitra Kedah yang terlibat dalam penganjuran pertandingan kuota digital peringkat kebangsaan bagi tahun 2022 dan sekalung ucapan tahniah juga kepada para pemenang. Sekian, terima kasih. Congratulations to the winners! Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dengan berakhirnya penyampaian hadiah sebentar tadi, maka majlis kita sudah sampai ke penghujung noktah. Kami ingin mohon maaf andai ada tersilap dan juga salah sepanjang mengendalikan majlis ini. Semoga tahun 2023 nanti akan lebih banyak kejayaan dan juga kecemerlangan yang akan kita kecapi bersama-sama. Sekian sahaja majlis ini pada hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.